pelihara diri kita daripada mendengar muzik. Seperti ulama kata, muzik dan Al-Quran dia tidak akan bersama, dia tidak akan bergabung, dia tidak akan duduk sama. Seperti mana muzik dan Al-Quran tidak akan duduk sama dalam hati. Maka hati seorang itu di antara dua, hati yang dekat dengan Al-Quran atau hati yang dekat dengan muzik. Jadi kita kena muhasabah. Itu dosa, itu maksiat. Tapi kalau kita masih lagi terus menipu diri kita, mengatakan muzik ini halal, muzik ini bagus, kerohanian, bagi tenang hati, ini semua pembohongan, ini semua kekeliruan. Saya nak tanya tuan-tuan, jika benar muzik memberi ketenangan, halwa telinga lah, halwa hati lah, gerangan apa dalam kalangan pemuzik bunuh diri? Betul tak tidak? Pernah tak dengar orang yang hafiz Al-Quran bunuh diri? Kalau dia bunuh diri itu bukan hafiz Quran lah. Tak ada. Bagi saya mustahil. Tapi ahli muzik bunuh diri itu biasa, lumrah. Betul? Sedangkan logiknya kalau muzik ini memberi ketenangan, maka dialah yang paling sampai ke makam paling tinggi dalam ketenangan. Tapi kita dapati bahawa ahli muzik ini lagi dia berkecimpung dalam muzik, maknanya muzik itulah kerja dia, hari-hari muzik, kita dapati bahawa hati dia makin merana. Betul atau tidak? Sampai kemuncaknya dia bunuh diri. Maknanya apa? Hatinya tenang atau hatinya gundah gelana. Jadi kita kena ingat, jangan kita abaikan. Sebab ini soal jaga hati. Ini soal sama ada kita bersikap apabila dia buat dosa, dia segera beristighfar. Tapi orang yang terus dengar muzik, itu dia bukan segera istighfar, itu dia terus bergelumang. Jadi ini bahaya. Dan kita kena muhasabah. Bila kita dengar Al-Quran, kita baca atau kita dengar, kita rasa tenang atau tidak? Telinga kita lebih suka dengar muzik berbanding Al-Quran. Saya kira ini musibah. Jadi kita kena muhasabah. Saya masih ingat lagi masuk sekolah dulu, saya seperti kebanyakan pelajar-pelajar diuji dengan dengar muzik. Macam-macam lah. Apa yang sedapnya, masa dulu tu sedap lah. Tapi Alhamdulillah, bila kita belajar, sampai satu masa, saya mula, ini semua hidayah daripada Allah. Allah buka hati saya. Sampai satu masa dengar muzik dan mula memberi perhatian, mula muhasabah, dengar pula lirik-lirik. Kalau dulu belajar-belajar, dia tak tahu apa lirik-lirik ni. Apa dia cakap, dia dengar je, asal sedap je. Tapi bila dah dewasa sikit, saya ingat awal 20-an macam tu, lirik-lirik ni tak semana. Tuan-tuan tahulah kan, lirik entah apa, pasal cinta, pasal apa-apa kan. Jadi Alhamdulillah, sampai satu masa saya meluat. Ini semua dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari rezeki Allah kurniakan bagi saya. Jadi Alhamdulillah, sampai satu masa saya tak dengar muzik, Allah mudahkan bagi saya. Dan Alhamdulillah benda ni sampai ke hari ni, dengan muzik meluat. Tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan kalau dengar muzik. Dan ini semua bagi saya, ini semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kalau dengar Al-Quran, saya kira bukan saya nak berbangga-bangga, tapi saya kira ini termasuk dalam firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan apa juga nikmat yang Allah beri pada kau, ceritakan. Dan saya kira ini antara nikmat yang Allah beri kepada saya. Apabila dengar Al-Quran, hati rasa sedap, hati rasa tenang. Kalau dengar muzik, saya pantang lah, saya meluat. Saya tak kenal pun siapa dia, tapi muzik tu bagi saya bingit, bunyi-bunyi yang tak diundang. Sedang Al-Quran, itulah dia halwa telinga yang sebenar, yang memberi ketenangan. Jadi saya berbesar hati untuk nak ajak tuan-tuan bermuhasabah. Hati kita macam mana? Antaranya ialah dengan cara-cara macam ni. Apabila berdepan dengan dosa, bagaimana perasaan kita? Rasa gelisah, rasa takut. Lalu kita segera kembali ke pangkal jalan, maka itu Alhamdulillah. Kita kena terus istiqamah macam tu. Jika tidak, maka kita kena segera perbaiki diri kita. Antaranya ialah dengan contoh muzik dan seumpamanya, hal-hal maksiat ni. Kalau siapa yang masih lagi Allah uji dengan muzik, maka saya sarankan supaya segera tinggalkan. Sebab dia hanya akan menambahkan kesengsaraan atas kita dan menjauhkan kita daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita nak rasa tenang, nak rasa suka, realiti hakikatnya muzik ini hanya akan menambahkan kekosongan dalam jiwa kita, kerana dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding Al-Quran, kalau kita hayati, ini pun saya kira tuan-tuan boleh muhasabah sejauh mana tuan-tuan boleh menangis apabila membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Barangkali kita tak faham, kita boleh buka terjemahan. Sejauh mana tuan-tuan boleh menangis membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran. Jika demikian, maka Alhamdulillah, itu pun satu nikmat, tanda dekatnya hati tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau belum lagi sampai ke situ, maka kita kena usaha. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Sungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan merasa tenang, hati akan merasa hiba, hati akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.